Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada semua guru perpustakaan dan media yang sedang mengikuti kursus asas pengurusan pusat sumber sekolah. Okey, apa khabar cikgu semua? Saya harap cikgu semua sihat dan menjaga diri dalam keadaan negara kita dilanda COVID-19. Jadi kita jaga kita, ya. Bermakna kita kena jaga diri kita, keluarga kita dan keadaan masyarakat sekeliling, ya. Jadi cikgu-cikgu dah bersedia dengan slot hari ini. Jadi hari ini saya akan menerangkan slot yang bertajuk fail kuasa. Wow, fail kuasa cikgu, ya. Fail kuasa ini sungguh berkuasa. Tanpa fail kuasa, cikgu nak menguruskan pusat sumber ni agak sukar, ya. Jadi mari kita tengok apa yang dikatakan dengan fail kuasa. Okey, fail kuasa definisinya merupakan aspek penting yang perlu dititikberatkan dalam pengurusan dan pentadbiran sesebuah pusat sumber sekolah. Jadi ianya merupakan rekod penting tentang dasar atau polisi dan keputusan yang diambil mengenai satu-satu prosedur pusat sumber sekolah. Okey, apa tujuan fail kuasa? Tujuan fail kuasa adalah untuk memastikan ianya tidak menjejaskan pengurusan pusat sumber sekolah apabila berlaku pertukaran guru perpustakaan dan media. Apabila guru perpustakaan dan media dinaikkan pangkat atau berpindah ke sekolah, maka fail kuasa ini akan diserahkan kepada GPM baru. Ya, jadi guru perpustakaan baru akan menerima tugasan mengikut fail kuasa yang telah disediakan. Jadi guru baru dapat terus menyambung kerja dan tugas dengan merujuk fail kuasa yang telah disediakan. Ianya tidak boleh mengurus pusat sumber secara sukati, cikgu, ya. Jadi fail kuasa inilah akan membantu GPM untuk menguruskan pusat sumber sekolah. Apabila cikgu dapat saja tugasan atau pelantikan sebagai GPM pada mulanya di peringkat sekolah, cikgu akan terima fail kuasa dan cikgu baca dulu apa yang dikatakan fail kuasa, apa yang terkandung dalam fail kuasa. Dan apabila dah cikgu faham, cikgu boleh menguruskan pusat sumber sekolah dengan rasa tenang hati, ya. Dengan perasaan senang, ya cikgu. Okey, selain daripada itu, ianya adalah bertujuan untuk mengelak pencegahan idea antara ahli jawatankuasa dan kaki tangan pusat sumber sekolah. Jadi, segala apa yang disediakan dalam fail kuasa, kita ikut. Seandainya ada daripada sesuatu pihak mengatakan, kita kena buat macam ni. Cikgu cakap dengan AJK atau individu tersebut, mari kita rujuk kepada fail kuasa. Apa yang tertera. Seandainya hendak buat perubahan, barulah kita adakan mesyuarat dan kita buat isi dalam borang pindaan. Okey, selain daripada itu, tujuan dia mewujudkan satu penyelarasan dan kesinambungan dalam pengurusan pentadbiran pusat sumber sekolah. Okey, apakah ciri-ciri fail kuasa? Okey, fail kuasa ini diletakkan dalam suatu fail keras ataupun ring file. Okey. Jadi kita tidak bind fail kuasa ni, cikgu, sebab jika ada pertukaran atau pindaan di dalam fail kuasa, sukar bagi kita kalau kita dah bind fail kuasa. Jadi kita letakkan dalam
ring file di mana kita boleh buka ring yang ada dalam file tersebut, keluarkan dokumen yang tidak diperlukan dan dimasukkan dengan dokumen yang baru yang telah dipersetujui dalam mesyuarat jawatankuasa induk. Okey. Di bahagian hadapan fail kuasa perlulah kita tulis fail kuasa pusat sumber sekolah. Cikgu kena perlu ingat ya, fail kuasa ini bukan terdiri daripada fail-fail yang lain. Dia merupakan dokumen rasmi dan dia khas. Fail yang khas. Jadi, cikgu pastikan tulis perkataan fail kuasa pusat sumber sekolah. Di dalam fail kuasa ini mempunyai isi kandungan atau bab. Tarikh bila ianya dikuatkuasakan. Dan menggunakan kertas A4 berwarna putih yang standard. Cikgu? Okey, kita lihat pula bahagian bab dalam fail kuasa. Terdapat 15 bab atau bahagian dalam fail kuasa. Ianya disimpan dalam ring file. Lengkap dengan tarikh dan kuat kuasa prosedur dijalankan. Tarikh bila fail kuasa ini dikuatkuasakan. Ianya mudah membuat penyemakan semula. Sekurang-kurangnya setahun sekali atau mengikut keperluan. Jadi di sini yang saya katakan tadi, seandainya ada berlaku pindaan, kita akan membuat penyemakan semula ya. Dan kita tambah apa yang hendak ditambah atau kita akan buang apa yang tidak dipersetujui. Okey, seterusnya kita lihat pada prosedur fail kuasa. Fail kuasa ini perlulah dirangka oleh guru perpustakaan media. Mereka merangka dasar atau polisi untuk pengurusan pusat sumber sekolah. Kemudian setelah siap, GPM akan membentangkan di dalam mesyuarat jawatan kuasa induk. Okey, dalam mesyuarat jawatan kuasa induk, apa yang perlu dilakukan oleh GPM ialah membentangkan dan membincangkan isi kandungan yang telah dirangka tadi. Seandainya ada penambahan di dalam fail kuasa dan penolakan dalam isi kandungan tersebut, dalam mesyuarat tersebut perlu dilakukan. Jadi, setelah fail kuasa tersebut dipersetujui isi kandungannya, barulah GPM membuat pemurnian semula pada fail tersebut dengan menolak isi kandungan yang tidak diperlukan dan meletakkan isi kandungan ataupun bahan yang diperlukan yang dipersetujui dalam mesyuarat. Kemudian, setelah dimurnikan, lengkapkan borang penguat kuasa fail kuasa mengikut bab pada lampiran A. Iaitu biasanya kita standardkan menggunakan borang kuning. Lampiran A kita gunakan borang kuning. Bukan borang kuning, kertas kuning. Dan ianya disemak dan disahkan oleh pentadbir. Okey, ini adalah contoh borang A, ya. Borang lampiran A. Kandungan dalam bab ini telah dibentang dan dipersetujui dalam mesyuarat ahli jawatan kuasa induk kali ke yang keberapa? Kita ada buat jawatan perubahan ke? Jadi kalau mula-mula cikgu wujudkan fail kuasa ini, jadi kali pertama yang telah diadakan pada berapa hari bulan. Tapi kalau ianya cikgu dah ubah, jadi fail kuasa ini dalam mesyuarat jawatan kuasa induk kali keberapa ya. Dan disediakan oleh penerangan pusat sumber ialah GPM dan disahkan oleh pengetua atau guru besar, iaitu pentadbir. Apakah butiran yang patut ada dalam fail kuasa? Okey, kita lihat ya. Di dalam fail kuasa mesti ada
muka surat judul. Pengenalan kepada fail kuasa, isi kandungan fail kuasa, bab, kandungan, pindaan dan pengesahan mengikut bab. Penyusunan kandungan fail kuasa pula. Okey, setiap bab dinamakan mengikut tajuk utama. Bab mengandungi kandungan bab yang berkenaan. Apa kandungan bab? Lepas tu borang kuat kuasa bab. Yang ini biasanya kita ada gunakan letakkan borang lampiran B ya. Di sini jika ada pindaan lah. Borang pindaan di akhir pada bab berkenaan mengikut bilangan. Jika berkenaan lah, jika ada pindaan lah. Ini adalah borang lampiran B dicadangkan berwarna hijau, kuning dan merah. Jadi kalau tadi dalam lampiran A kita dah gunakan borang kertas kuning. Jadi kita gunakan pada lampiran B ni yang berwarna hijau atau merah. Tapi seeloknya kita warna hijau lah. Standard kan. Kalau misalnya Kuala Lumpur, semua guru JPM wilayah Persekutuan Kuala Lumpur bersetuju menggunakan warna hijau, kita gunakan warna hijau. Kita standardkan, selaraskan dalam Kuala Lumpur. Okey, ini contoh borang lampiran B. Itu borang pindaan dasar fail kuasa pusat sumber sekolah. Jadi cikgu isilah pindaan kali ke berapa, bab berapa ni, bab 1 ke bab kedua yang ada pindaan. Lepas tu tuliskan bilangan berapa perkara, tarikh kuat kuasa, tarikh mansuh. Jadi cikgu tulis dulu perkara apa yang terdapat dalam pilihan kuasa. Kemudian cikgu tulis yang kedua yang bahan imam baru yang telah dipersetujui, pindaan yang berlaku. Jadi keputusan tersebut di atas telah dicapai dalam mesyuarat Jawatankuasa Induk Pusat Sumber kali ke berapa yang telah diadakan pada berapa hari bulan. Okey, kandungan bab fail kuasa.